Dalam video saya pada hari ini, saya tidak akan menyertakan apa-apa slide kerana Steve Jobs pernah berkata, "People who know what they are talking about don't need any PowerPoint." Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirah Harimah binti Abdul Rahman dan saya dari HND3. Pada hari ini, saya akan berkongsi tentang kemahiran membuat keputusan. Agak-agak dalam membuat keputusan perlu ada kemahiran ke? Ya, perlu. Sebenarnya apakah maksud membuat keputusan? Tapi sebelum itu, dalam topik hari ini saya akan menyentuh tentang ciri-ciri keputusan, ciri-ciri situasi yang kita bakal hadapi dalam membuat keputusan dan juga apakah jenis-jenis decision yang bakal kita pelajari dalam kemahiran membuat keputusan. Membuat keputusan bermaksud membuat pilihan antara dua atau lebih alternatif yang saling bertentangan dan menyukarkan. Dalam topik ini, saya yakin kita akan dapat memilih keputusan ataupun memilih sesuatu cadangan yang terbaik berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu. Terdapat beberapa orang tokoh yang telah menceritakan ataupun mendefinisikan kemahiran membuat keputusan. Antaranya, Messi pada tahun 1987 telah menyatakan bahawa tindakan yang diambil secara sedar dari pelbagai jenis alternatif dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Seterusnya, tokoh yang disebut-sebut merupakan Ken Sandner pada tahun 1987 juga telah menyatakan bahawa aktiviti pemilihan dari pelbagai jenis alternatif dan merupakan nadi dalam perancangan. Selain daripada tokoh-tokoh ini, terdapat juga tokoh-tokoh lain yang telah mendefinisikan kemahiran membuat keputusan. Antaranya Precision, Beer dan juga Sdoro. Tujuan utama kita mempelajari kemahiran membuat keputusan adalah untuk memberi peluang individu membuat pilihan yang terbaik, mengelakkan individu daripada bertindak secara terburu-buru dan tidak rasional. Seterusnya, mengelakkan si pembuat keputusan mendapat keputusan yang rugi serta mendapat kesemua informasi-informasi yang tepat. Seperti yang telah saya katakan tadi, terdapat 3 jenis situasi yang bakal kita hadapi ketika membuat keputusan. Cuba teka, apakah jenis situasi-situasi yang bakal kita terima dalam membuat keputusan? Situasi yang pertama ialah situasi mudah. Situasi mudah seperti memilih baju, memilih air atau menjawab panggilan-panggilan telefon. Yang kedua ialah situasi sederhana. Situasi sederhana memerlukan kita untuk lebih berfikir kerana contoh situasi sederhana seperti memilih pekerjaan ataupun memilih institusi pembelajaran. Dan yang terakhir sekali, situasi rumit. Situasi rumit memerlukan kita untuk lebih banyak berfikir kerana situasi rumit melibatkan persekitaran dan mendatangkan impak pada diri. Agak-agak mengapa gambar COVID-19 yang keluar? Ini kerana COVID-19 merupakan salah satu contoh situasi rumit yang dihadapi oleh kita semua. Mesti anda tanya-tanya bagaimanakah ciri-ciri membuat keputusan? Yang pertama, keputusan itu merupakan satu proses. Pilihan yang kedua ialah pemilihan yang sengaja dan juga kreatif. Pemikiran yang reflektif dan kreatif ialah perkara yang sama, iaitu membolehkan ataupun memerlukan kita untuk berfikir aras tinggi. Justru, ramai yang sudah tahu berfikir aras tinggi ini bermaksud kebat. Seterusnya, membuat keputusan memerlukan kita untuk menyuarakan pendapat ataupun menyuarakan ketentuan dan cadangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat, kita mestilah membuat penelitian dan juga pengetahuan yang mendalam. Yang kelima, pemilihan mestilah daripada pelbagai jenis alternatif. Keputusan ini juga bergantung kepada masalah yang akan dihadapi dan yang sedang dihadapi. Justru tiada satu pun keputusan yang muktamad dalam menyelesaikan segala jenis masalah.
Tambahan pula, pengumpulan maklumat daripada membuat keputusan ini mestilah tepat. Yang menjadi punca masalah-masalah ini berlaku biasanya kerana si pembuat keputusan kurang kreativiti serta di luar kawalan si pembuat keputusan. Sekarang faham ke tak faham? Kejap. Kalau membuat keputusan ada ciri-ciri, bagaimanakah kita menentukan keputusan itu terbaik ataupun tak terbaik? Terdapat 4 jenis peluang yang dapat menjadikan keputusan yang dibuat ialah keputusan yang terbaik. Dan yang pertama merupakan pengalaman. Yang kedua, kecekapan. Yang ketiga, analisa yang betul dan tepat. Dan yang terakhir sekali, ketetapan itu mestilah betul. Dalam kita membuat keputusan, terdapat 2 jenis decision yang bakal kita pilih. Non-program atau program decision. Bagi yang tak tahu apa maksud program decision ini merupakan situasi yang kerap kali berlaku untuk membolehkan peraturan-peraturan keputusan dapat dibangunkan serta digunakan pada masa yang akan datang. Mesti anda dah tahu apa non-program decision. Non-program decision ialah benda yang sebaliknya. Non-program decision merupakan tindak balas yang unik dan berbeza dan sebahagian besarnya ialah tidak berstruktur. Kita tidak akan dapat menjangka non-program decision ini untuk berlaku. Dan pastinya non-program decision ini mempunyai impak atau akibat yang besar kepada individu ataupun golongan-golongan yang terlibat. Apakah perbezaan non-program decision dan juga program decision? Yang pertama, certainty, iaitu kepastian. Betul, semua maklumat pembuat keputusan perlu didapati sepenuhnya. Yang kedua, risk ataupun lebih dikenali dalam bahasa Melayu iaitu risiko. Dalam membuat keputusan, mestilah ada risiko-risiko yang bakal kita hadapi. Keputusan ini perlulah jelas dan muktamad. Maklumat-maklumat yang didapati mestilah tepat. Maklumat yang didapati mestilah tepat dan betul. Dalam risiko ini, membuat keputusan berkait rapat dengan masa depan ataupun hasil untuk kita bekal pada masa hadapan. Dalam risiko, ia tertakluk pada peluang-peluang yang ada. Dan kita mesti gunakan peluang-peluang yang ada untuk kita jadikan bekalan pada masa depan. Sekarang faham ke tak faham? Terdapat 2 tambahan untuk perbezaan dalam non-program decision ataupun program decision. Yang pertama, uncertainty, iaitu ketidakpastian. Pengurus perlulah tahu apa masalah yang telah dihadapi ataupun yang sedang dihadapi oleh organisasi mereka sendiri. Dan pula, maklumat dalam uncertainty memerlukan peristiwa dan juga kemahiran yang lengkap. Dalam uncertainty, peluang ataupun keputusan ataupun peristiwa masa depan tidak lengkap dan tidak mudah dipahami. Dalam uncertainty, pengurus perlulah menghasilkan alternatif yang baru untuk alternatif yang sedia ada. Dan yang terakhir sekali, ambiguity. Apakah ambiguity? Ambiguity seperti kekaburan. Kekaburan ini merupakan keputusan yang paling sukar. Maklumat yang dicapai dan masalah diselesaikan juga tidak jelas. Kejap, mesti anda tertanya-tanya mengapa alternatif sukar ditentukan dalam ambiguity. Ini kerana maklumat mengenai hasil-hasil yang kita tengah cari tidak difahami ataupun tidak tersedia. Okey, alang-alang menyelok perkasau, biar sampai ke pangkal lengan. Tengok sampai habis. Kejap. Sebelum mengakhiri video ini, saya akan menyertakan beberapa jenis quote yang berbunyi, "All of us start from zero. We take the right decisions and become a hero." Govinda. Wise man says, "A real decision is measured by the fact that
you have taken a new action. If there is no action, then you have never truly decided. Terima kasih, bye.